Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama pada hari ini dan selamanya kita sentiasa merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita masih lagi diberi kehidupan, masih lagi dapat kita menghirup udara segar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi kita dapat memperbetulkan peluang untuk kita memperbetulkan diri kita, yang mana diri kita manusia sentiasa bergelumang dengan dosa, sentiasa bergelumang dengan kemaksiatan. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita masih lagi ada peluang untuk bertaubat. Maka banyakkanlah kita bertaubat dan memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kelak dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala redha kepada kita semua. Mudah-mudahan, insya-Allah. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung lagi perbincangan ataupun sesi bacaan kitab Penawar Bagi Hati ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Masih lagi dalam perbincangan bab yang ke-9 berkenaan dengan menyatakan redha dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini topik ataupun bab perbahasan yang penting dalam kehidupan kita seharian, dalam kita mengharungi kehidupan kita, kerana hidup kita manusia ni tidak terlepas daripada ujian. Hidup kita manusia ni tak terlepas daripada masalah. Masing-masing ada ujian masing-masing, masing-masing ada masalah masing-masing. Cuma bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu, bagaimana kita menghadapinya, yang membezakan kedudukan seseorang itu. Ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai ujian tapi boleh hadapi. Ada orang Allah Ta'ala uji sikit dia melenting, Allah Ta'ala uji sikit dia marah, Allah Ta'ala uji sikit dia menyungut bersungut. Maka ini berdasarkan keadaan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung bab yang ke-9 ini. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darini amin ya rabbal alamin. Dan ketahui olehmu bahawasanya redha dengan qada Allah itu kelakuan yang dipuji, lagi yang diwajibkan atas sekalian mukallaf. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila sebut redha, bila sebut berkenaan dengan redha dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala, syekh ataupun pengarang kepada kitab ini menyatakan bahawasanya ia adalah merupakan perangai yang dipuji,
ia adalah merupakan satu sifat yang ada pada seseorang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang ada dalam dirinya sifat redha, suka, bahagia, terima, berlapang dada dengan qada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ni orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan bila sebut dia ni orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bila mana dia dipuji, antaranya dia boleh pahala. Bila dia buat satu perbuatan, bila mana dia bersifat dengan satu sifat yang dipuji, bila mana dia berkeadaan dengan keadaan yang dipuji, dengan harapan memberikan pahala, mendatangkan pahala kepadanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang ada sifat redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala ini, terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini, orang ni boleh pahala. Dan bila boleh pahala, tu satu. Kemudian lagi yang lebih besar, bila seseorang itu yang dikatakan orang yang ada sifat redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ni, satu sifat yang dipuji, dia mendapat redha Allah. Ini besar lagi. Dia redha dengan apa yang Allah Taala takdirkan atas diri dia. Tak kira apa ketentuan Allah. Allah Taala beri dia nikmat, Allah Subhanahu wa taala beri dia ujian, Allah Subhanahu wa taala dia beri dia penyakit, Allah Subhanahu wa taala beri dia segala perkara yang Allah Taala tentukan, segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas diri dia, maka dia terima, maka dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang besarnya ialah dia mendapat keredaan daripada Allah. Kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasan daripada Allah Subhanahu wa taala atas sifat terpuji tadi, Allah redha atas diri kita. Allah memberikan keredaan pada diri kita. Bila Allah mengurniakan redha atas diri kita, maka kita memiliki segala-gala kebahagiaan. Kita memiliki kebahagiaan itu. Bila Allah redha kepada kita, maka kita memiliki kebahagiaan. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang besar sekali. Dengan syarat Allah redha pada kita. Kita redha pada Allah, maka Allah akan beri keredaan dia pada kita, maka beruntung kita. Inilah orang yang mendapat keuntungan, bukan hanya boleh keuntungan di dunia, tetapi juga dia mendapat keuntungan di akhirat kelak. Ini keuntungan yang paling besar yang diharapkan oleh semua manusia. Jadi orang yang berkelakuan dengan kelakuan redha dengan ketentuan Allah ini, orang yang dipuji, orang yang boleh pahala, orang yang dipuji oleh Allah, orang yang diberi keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang Allah Taala redha ni, tentu dah pahala dia boleh. Makhluk, seseorang yang diberi keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dah dia mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita hari-hari. Orang yang Allah Taala redha ni, semua urusannya jadi mudah. Orang beriman ini, orang Islam ini, orang yang Allah Taala redha ni, semua urusan dia jadi mudah. Allah Taala beri dia nikmat, dia bersyukur, dia terima dengan lapang dada, dengan penuh kegembiraan. Allah Ta'ala beri ujian kepada dia pun, dia berlapang dada, dia terima dengan penuh gembira, dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala beri nikmat, dia ambil nikmat tersebut, dia menikmati nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau Allah Ta'ala uji dia dengan sesuatu ujian, dengan sesuatu musibah pun, dia terima dan dia bersyukur, dan dia mendapat pahala daripadanya, dan dia mungkin mudah-mudahan dihapuskan dosa, mudah-mudahan lagi ditinggikan kedudukan dan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah, makin banyak seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, makin mulia dia. Dengan syarat dia redha lah. Makin tinggi, makin besar ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu, maka makin
tinggi nilai kemuliaannya di sisi Allah. Tengok para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tengok para nabi dan para rasul. Kalau dibandingkan ujian para nabi dengan ujian terhadap kita ni, jauh beza. Nabi diuji dengan berbagai-bagai ujian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diuji dengan berbagai-bagai ujian di dalam menyampaikan risalah Islam ini, nak menyebarkan Islam ini, nak seru manusia ikut agama Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ujian, pengorbanan yang terpaksa dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujian pengorbanan ini akhirnya Nabi menjadi antara makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka makin besar ujian itu, maka makin tinggilah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi orang yang redha dengan qada Allah ni orang yang dipuji, kelakuan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi yang diwajibkan atas sekalian mukallaf. Satu kelakuan yang dipuji, dan satu lagi disebut, ditegaskan di sini, yang diwajibkan, makna kena ada. Bila sebut wajib di sini, kena ada, dan kita kena berusaha untuk ada dalam diri kita sifat redha akan qada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut wajib ni mesti buat. Dalam bagi yang atas sekalian mukallaf, wajib atas sekalian mukallaf. Mukallaf ini orang yang berakal dan orang yang balik. Tersebut mukallaf. Mukallaf ini seseorang itu dia berakal, pada masa yang sama dia telah membaligh, yakni cukup umur. Itu mukallaf. Maksudnya orang yang telah orang yang ada akal, kemudian orang yang baligh, maka dia wajib ada sifat redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang gila, walaupun dia balik, kalau dia gila, dia tidak lagi ada taklifan, ataupun budak-budak, dia akan ada tapi dia belum balik, juga tidak ada taklifan. Tapi bagi orang yang mukallaf, orang yang berakal dan orang yang balik ini, maka dia wajib ada sifat redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Wajib ni mana kena ada, kalau tak ada berdosa. Kena berusaha. Dok redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala boleh bawa pada dosa. Sebab itulah kita ni kena ajar diri kita terima takdir. Kena didik diri kita, kena bentuk diri kita supaya kita menerima takdir ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kena didik diri. Jauhkan diri kita daripada sifat suka bersungguh. Jauhkan diri kita daripada sifat suka memarah, suka marah-marah bila mana mendapat sesuatu musibah dan sebagainya. Ini kita kena ikhtiarlah, kena berusaha. Kena ada usaha supaya kita ada dalam diri kita ni sifat terima dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah jika kita sentiasa berusaha dengan kita ingat apa yang berlaku ni daripada Allah. Apa yang berlaku atas diri kita ni mari daripada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita. Kita kena ingat kita ni ada pemilik kita. Rumah ada pemilik dia. Kereta ada pemilik dia. Dan kita hamba Allah, kita ni manusia, ada pemilik kita, diri kita. Pemilik diri kita yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila mana pemilik diri kita ni adalah Allah Subhanahu wa taala, ikut kehendak dia lah, ikut kehendak Allah lah, nak buat apa benda ke atas diri kita, nak tentukan apa benda atas diri kita. Macamlah seorang yang memiliki rumah, dia memiliki sebuah rumah. Seorang yang memiliki sebuah rumah, ikut mana dia lah, dia nak buat macam mana rumah dia, nak cat warna apa, nak buat besar mana, nak bina rumah berapa tingkat, nak pakai atap apa, nak pakai cermin apa, ikut mana dia lah, sebab dia tuan rumah.
nak beli sofa yang macam mana, nak buat rumah berapa biji, berapa bilik, berapa buah bilik, ikut mana dia lah. Nak buat rumah berapa buah bilik, ikut berapa bilik, ikut mana dia lah. Nak buat dapur besar mana, itu rumah dia. Pemilik kereta pun kita juga, kereta dia ikut mana dia lah, dia nak beli kereta macam mana. Maka kita ni dimiliki oleh Allah. Kita manusia ni, pemilik kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut Allah Ta'ala lah, dia nak tentukan apa benda atas diri kita. Tanggungjawab kita ni kita terima. Tanggungjawab kita, peranan kita, kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya-Allah kita ni yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memberikan yang terbaik untuk diri kita. Ini kita kena sangka baik kita dengan Allah. Wajib kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik buat diri kita. Apa juga keadaan diri kita, Allah akan beri yang terbaik untuk kita. Ini keyakinan yang kena ada dalam diri kita. Apa yang berlaku, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kita, maka itulah yang terbaik untuk diri kita. Ini kena ada keyakinan kita. Allah Ta'ala uji seseorang contohnya dengan penyakit. Mungkin itu yang terbaik untuk diri dia, walaupun mungkin hatinya, dirinya tak suka dengan penyakit itu, tetapi bagi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang terbaik untuk diri dia. Maka kita terima. Sini kita orang beriman. Orang beriman, fikiran kita ni, apa yang berlaku, apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua baik. Ini orang beriman. Apa yang Allah Ta'ala beri atas diri kita, apa yang Allah Ta'ala takdirkan atas diri kita ni, kita kena terima sebagai satu kebaikan. Barulah hati kita jadi tenang. Barulah hati kita ni tidak gundah. Barulah hati kita ni tidak serabut. Barulah hati kita ni tidak gelisah. Sebab kita yakin ini adalah pemberian daripada Allah. Allah akan berikan yang terbaik untuk diri kita. Walaupun pada pandangan mata kita, ia bukan satu kebaikan. Kerana kita ni, pandangan kita ni, kita melihat pada dasar, pada atasnya saja. Kita lihat pada kulitnya saja, tidak lihat pada isi. Manusia begitu. Kita manusia ni melihat kebaikan itu sebagai perkara yang kita suka. Itu manusia. Manusia ni melihat kebaikan itu terhadap perkara yang dia suka. Tapi kalau perkara yang dia tidak suka, dia tidak menganggapnya sebagai satu kebaikan. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita tidak suka, tapi di situ ada kebaikan. Jadi patutlah kita kena terima takdir, kita kena terima ketentuan Allah. Maka di sini wajib kita menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah Ta'ala tentukan ke atas diri kita itu. Telah berfirman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quranul Karim, dalam suratul Bayyinah ayat yang ke-8, radiyallahu anhum wa radu'an. Radiyallahu anhum wa radu'an. Ini firman Allah dalam surah Al-Bayyinah yang bermaksud telah redha Allah Ta'ala daripada sekalian yang beriman, yang mengerjakan amal yang baik, dan redha mereka itu daripadanya. Yang bermaksud Allah redha akan mereka, orang yang beriman, dan mereka pun redha, yakni bersyukur dengan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini menegaskan kepada kita, memberi pengajaran dan pelajaran kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keredaan kepada orang-orang yang beriman itu. Orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh itu, Allah redha kepada mereka. Allah kasih kepada mereka orang beriman. Allah kasih pada mereka orang yang beramal saleh. Kemudian mereka orang yang beriman ini pun redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Redha dengan makna kita bersyukur dengan pemberian Allah, dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam keadaan saling redha meredai. Hak inilah yang kita nak bila mana kita menghadap Allah. Hak inilah yang perkara inilah yang kita harapkan bila mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita dan kita redha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah suka nak terima kita sebagai hamba-Nya yang saleh. Allah kasih nak bertemu dengan kita sebagai hamba-Nya yang taat, sebagai hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hamba yang bertakwa ini pun tidak sabar untuk bertemu dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suka, dalam keadaan gembira, dalam keadaan hati kita tenang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kebahagiaan bagi orang yang beriman. Kebahagiaan bagi orang yang beramal saleh, kebahagiaan bagi orang yang ada dalam diri sifat redha. Dia redha, Allah redha kepada dia untuk bertemu, redha kepada dia, dan dia juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling redha meredai. Maka inilah satu kebahagiaan yang sangat besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab disebut itu dinatakan dalam kitab ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam ridahu bima qadallahu wa min syaqawati ibni Adam sakhatuhu bima qadallahu lah. Jadi hadis ini yang lebih lengkap, hadis yang lengkap dan sempurnanya dinyatakan, min sa'adati ibni Adam ridahu bima qadallahu lahu wa min syaqawati ibni Adam tarkuhu wa min syaqawati ibni Adam tarkuhu istikharatullah wa min syaqawati ibni Adam sakhatuhu bima qadallahu lahu. Ini yang matan yang lengkap disebut. Artinya setengah daripada tuah manusia, setengah daripada kebahagiaan manusia, kebahagiaan anak Adam ini, kebahagiaan kita sebagai manusia, semualah manusia, antara kebahagiaan min sa'adat ibni Adam, antara sebahagian perkara yang memberi kebahagiaan kepada manusia adalah keredaannya terhadap apa yang ditentukan oleh Allah kepadanya. Kita ni bahagia ni duduk mana? Bila sebut bahagia, bahagia ni di mana sebenarnya? Bahagia ni duduk di hati kita. Kebahagiaan duduk di hati. Kebahagiaan bukan duduk di pitih. Kebahagiaan bukan duduk di kereta besar. Kebahagiaan bukan duduk di rumah besar. Kebahagiaan bukan duduk di nikmat-nikmat dunia yang kita milik. Tapi kebahagiaan yang sebenar duduk di hati kita. Bagaimana untuk kita mendapatkan kebahagiaan di hati kita? Redha. Untuk kita mendapatkan kebahagiaan di hati kita ni ialah kita redha dengan apa yang ditakdirkan, apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Itu kebahagiaan. Banyak berapa ramai manusia yang Allah Taala beri dia nikmat dunia. Rumah besar, kereta besar, pitih banyak, tapi hati tak tenang. Ada. Rumah besar, kereta besar, tapi hatinya tak tenang. Tidak bahagia. Walaupun di dunianya kita nampak duit banyak, dunianya kita nampak rumahnya besar, dunianya kita nampak keretanya besar, tapi hatinya tidak ada ketenangan, maka orang ini tidak mendapat kebahagiaan. Dan berapa ramai orang yang rumahnya sederhana, keretanya kadang-kadang boleh naik lah, kadang-kadang tak ada kereta pun, kenderaan ada motosikal saja, tapi dia ada ketenangan,
duduk dalam rumah dalam keadaan tenang, terima takdir Allah Subhanahu wa taala, terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ni boleh kebahagiaan. Sebab itulah kebahagiaan duduk di hati kita. Ada orang makan makanan yang sedap, makan ayam, makan daging, makan ikan-ikan yang mahal-mahal, tapi tidak ada kebahagiaan. Ada orang yang makan ala kadar sahaja, makan ikan masin saja, makan ikan bekasam saja, tetapi di sana ada kebahagiaan. Bila mana ada kebahagiaan, walaupun kita makan ikan masin, walaupun kita makan sekadar ikan bekasam, tapi kita akan jadi sedap, lazat makanan itu, sebab ada kebahagiaan di hati. Di hati kita, ukuran kebahagiaan itu di hati kita. Maka bila Allah Ta'ala takdirkan pada dia terima dengan hati yang redha, maka dapatlah ketenangan. Bila dapat ketenangan, dapat kebahagiaan. Tapi kalau Allah Ta'ala takdirkan sesuatu atas diri dia tak redha, maka tidak ada ketenangan. Bila tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Ini penting. Kita kena kawal hati kita. Kita kawal hati supaya hati kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa min syaqawati ibni Adam tarkuhu istikharat Allah. Dan antara kecelakaan antara kecelakaan anak Adam adalah dia meninggalkan permohonan bagi menentukan keputusan antara dua perkara, yang istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara kecelakaan dan kerugian bagi manusia, bila mana dia meninggalkan permohonan ataupun menjauh, tidak memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan sesuatu keputusan terhadap dua perkara. Dia tak minta petunjuk daripada Allah. Sebab itulah kita ni kerana Allah Subhanahu wa taala dia mengetahui semua sekali. Dia mengetahui baik buruk sesuatu perkara itu. Allah tahu belaka. Allah Subhanahu wa taala dia mengetahui semua perkara, baik buruk, kemuncaknya, hujungnya macam mana, kesudahannya macam mana, Allah tahu. Tapi bila mana kita berlaku pertemuan atau perselisihan antara dua pilihan, ada dua pilihan, tiba-tiba kita tidak memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kepada kita petunjuk untuk memilih salah satu daripadanya, kita tak istikharah, tak minta dengan Allah taala, maka ini orang yang rugi. Padahal kita ni ada Tuhan, kita ni ada Allah Subhanahu wa taala yang boleh tolong kita, yang boleh bantu kita. Tiba-tiba kita mengabaikan petunjuk ini. Kita ada yang boleh membantu kita membuat keputusan yang baik, tiba-tiba kita mengabaikan petunjuk ini. Ini satu kerugian yang besar bagi seseorang manusia. Sebab itulah bila mana kita nak membuat sesuatu keputusan, terutama sekali keputusan yang besar, jangan lupa kita mohon petunjuk daripada Allah, berdoa, minta istikharah, minta petunjuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana petunjuk Allah itu pasti betul. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memberikan kebaikan kepada kita, mudah-mudahan. Betullah kita yakin, kita kena yakin. Wa min syaqawati ibni Adam sakhatuhu bima qadallahu lah. Dan antara kecelakaan anak Adam adalah dia marah dengan apa yang ditentukan oleh Allah kepadanya. Antara kecelakaan, antara kerugian yang besar bagi seseorang manusia itu bila mana Allah Subhanahu wa taala tentukan sesuatu perkara, dia marah apa yang telah ditentukan oleh Allah atas diri dia. Bila Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu perkara, urusan atas diri dia, bila mana tak kena dengan jiwa dia, tak kena dengan hati dia, maka dia marah, bersungut. Ini tak boleh. Ini benda yang haram, rugi, benda yang membawa kecelakaan, mana dosa, bawa keburukan. Allah Ta'ala takdirkan pada dia, tiba-tiba dia bersungut, mempersoalkan apa yang Allah Ta'ala buat atas diri dia. Allah Ta'ala tentukan pada dia suatu benda, dia marah pula pada Tuhan, marah pula pada Allah Ta'ala. Maka ini satu kecelakaan yang besar bagi manusia ni. Seolah-olah manusia ni tidak ada iman, seolah-olah dia tak bergantung dengan
apa yang diberikan oleh Allah, seolah-olah dia tidak menerima takdir Allah. Maka ini satu perkara yang perlu kita jauh. Satu perkara yang sangat rugi, sangat malang bagi manusia. Allah Ta'ala beri dia satu benda, takdirkan satu benda, tiba-tiba dia mempersoalkan, dia bersungguh, dia marah, tak boleh terima dan seumpamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita daripada perbuatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hindarkan kita daripada sikap ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jauhkan kita daripada perbuatan bersungguh ataupun mempersoalkan takdir ataupun ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi, dan bahawasanya redha itu kesudahan tuntutan ahli syurga. Redha ni adalah tuntutan ahli syurga. Perkara yang paling besar. Sebab itulah kita dalam hidup kita hari-hari, mana redha ni sifat ataupun keadaan ahli syurga. Tuntutan ahli syurga, barang yang dikehendaki oleh ahli syurga. Maknanya orang yang duduk dalam syurga ni, antara salah satu sifat yang ada dalam ahli syurga ni redha. Redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat lain mungkin tak ada dah. Dalam syurga ni, antara sifat yang ada bagi ahli syurga itu ialah redha, suka, syukur. Ini orang ahli syurga. Betullah kita atas dunia ni, dalam kita buat satu benda, betullah salafus salih dulu, bila dia buat ibadat, dia bukan niat nak kepada pahala. Tak salah lah kita orang awam macam kita ni, niat buat ibadat ni kerana ada nak cari kelebihan-kelebihan, itu tak ada masalah. Contohnya solat sunat duha, nak cari kelebihan supaya Allah Ta'ala murahkan rezeki, boleh tak? Boleh, tak jadi masalah. Tapi salafus salih dulu, bila dia buat ibadat, bukan dia cari kelebihan-kelebihan itu. Bila dia buat ibadat, bukan dia mengharapkan pahala, tapi buat ibadat dia mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang lebih besar. Sebab tu kita cuba ajar diri kita, kita cuba didik diri kita dalam kita melakukan ibadat, dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba kita didik diri kita, kita buat ni kerana nak cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sembahyang, contoh solat sunat duha, bila kita niat nak cari redha Allah dalam kita solat, satu contoh solat sunat duha, bila kita niat nak cari, nak tuntut redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bila Allah Ta'ala beri daripada salat sunat duha itu, contohnya Allah Ta'ala beri redha kepada kita, hak lain kita akan boleh. Bila Allah Ta'ala beri redha atas diri kita dengan perbuatan kita mengerjakan salat sunat duha itu, pahala tentu boleh, kemudian rezeki pun tentu boleh bila Allah Ta'ala redha. Ada pun kalau kita salat sunat duha dengan kita mengharapkan pahala, dengan mengharapkan rezeki, mungkin boleh rezeki, redha belum tentu. Mungkin boleh pahala, redha belum tentu. Tapi kalau kita boleh redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, redha boleh, rezeki boleh, pahala boleh. Ini yang patut kita kejar dalam ibadat-ibadat kita yang lain pun. Dalam kita bersedekah, dalam kita berzikir, baca Quran, semua kebaikan, semua ibadat yang kita buat, kita niat untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ini tuntutan yang lebih besar, yang lebih beruntung lagi mudah-mudahan. Maka kita ikhtiarkan diri kita dalam kita buat kebaikan dan ketaatan itu, maka kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mengatakan, "Madza turiduna fayaquluna ridaka." Artinya, apakah, akan apa mengkehendaki kamu hai sekalian ahli syurga? Maka bersembah mereka itu, redha engkau. Bila dia tanya, apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu nak wahai sekalian ahli syurga, apa yang kamu mahu, apa yang kamu tuntut wahai sekalian ahli syurga, maka jawab mereka, redhamu, redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ambil pengajaran
dalam kita, kehidupan kita ni, tuntutlah redha Allah. Apa benda yang kita buat yang baik, yang saleh, kita cari redha Allah. Kita keluar cari rezeki kerana nak cari redha Allah. Kita menuntut ilmu kerana nak cari redha Allah. Kita bernikah kahwin kerana nak cari redha Allah. Kita beranak pianak kerana nak cari redha Allah. Kita buat ibadat bangun malam kerana nak cari redha Allah. Kita semayang baca Quran kerana nak cari redha Allah. Artinya semua perkara yang kita buat dengan matlamat, dengan tujuan kita nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bila Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita, sebagaimana saya sebut semua, bila Allah taala redha pada kita, semua urusan akan jadi baik. Bila Allah redha kepada kita dan kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, semua urusan akan jadi baik. Itu saya sebut semua. Kita bila Allah redha pada kita dan kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah semua urusan kita akan jadi baik. Semua urusan kita akan membawa kebaikan, bukan hanya kebaikan kita atas dunia, bahkan juga kebaikan kita seterusnya yang lebih besar, kebaikan ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, dan mudah-mudahan kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian lagi, maka jika engkau bertanya, betapa aku himpun antara redha dengan qada Allah dan benci akan kufur dan maksiat, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita sambung semula pada siri yang akan datang berkenaan dengan perbincangan dan perbahasan yang berkaitan dengan redha dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.